Baik, terima kasih kepada rakan setugas Doi Iskandar dan juga Norintan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Auda. Alhamdulillah kita bersua hari ini. Apa yang kita harapkan agar Auda dalam keadaan sihat walafiat hendaknya ceria saja dalam melakukan apa saja tugasan maupun aktiviti yang telah pun dirancang pada hari ini, dan kita doakan agar semuanya dapat berjalan dengan sempurna. Kepada Auda yang bertugas pada hari ini, kami doakan agar Auda dapat laksanakan segala tugasan dengan baik dan sempurna insya-Allah. Dan ada penonton seperti biasa akan dikongsikan beberapa makluman semasa dan juga satu band visual yang kami sediakan untuk tontonan bersama. Namun saya kongsikan satu info semasa terlebih dahulu, iaitu pada hari ini 11 hingga 12 Jun 2024 akan diadakan program Hijrah Belia, iaitu Bengkel Ibadah Korban yang dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Agama, yang diadakan di Pusat Belia Tutong bermula pada pagi ini insya-Allah. Dan antara pengisian taklimat di sini adalah iaitu takrif korban, juga dikongsikan mengenai dengan syariatkan ibadah korban, juga turut diisikan adalah fadilat korban, kemudian sejarah ibadah korban dan juga hukum hakam mengenai ibadah korban. Baik, itu satu makluman semasa saya kongsikan mengenai dengan program Hijrah Belia. Dan untuk meneruskan lagi pertemuan kita pada pagi ini, apa kata kita beralih untuk menyaksikan bahan sisipan yang kami sediakan untuk edisinya pagi ini. Sebagai sebuah negara yang mempunyai 7 puak, yang bererti membawa kepada pelbagai adat warisan yang harus kita jaga dan kekalkan untuk generasi akan datang. Setiap puak dan masyarakat mempunyai budaya dan tradisi masing-masing, baik dari aspek makanan, pakaian dan tarian, adat resam, termasuklah juga cara hidup seharian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Auda kita dapat bertemu lagi menerusi pakej program dari daerah Tutong. Kalau hari ini, kalau kita lihat bis kita lihat saya mengenakan pakaian dari puak dusun. Dan untuk kali ini juga kita akan mempelajari dan mengetahui sedikit sebanyak tentang adat budaya dan juga cara-cara kehidupan puak dusun ketika dahulu. Terdapat pelbagai peralatan yang unik dan yang semestinya belum lagi diketahui oleh generasi masa kini khususnya. Jadi terus bersama saya untuk menyaksikan apakah peralatan-peralatan yang digunakan oleh masyarakat dusun suatu ketika dahulu. Dahulunya, pertanian, nelayan, memburu dan kerajinan tangan merupakan sumber pendapatan utama bagi puak dusun dengan menggunakan peralatan dari bahan semula jadi yang dibuat hasil tangan masyarakat dusun sendiri. Baik, Auda, sudah bersama saya Tuan Haji Syafiee yang akan berkongsi mengenai dengan nama-nama peralatan yang digunakan oleh puak dusun ketika dahulu, sama ada untuk mencari yang akan dimakan di hutan dan sebagainya. Baik, Tuan Haji, ini apa namanya ni yang besaran ni? Ini kalau cakap dusunnya jaring. Jaring ini khusus untuk menangkap tambang. Tambang ini Melayunya rusa. Pukat untuk menangkap rusa. Yang diperbuat daripada rutan. Okay. So, apabila kau di hutan, orang akan memasang jaringan ini dan ramai orang akan memburu rusa sehingga ia masuk kemari, masuk ke jaring, terperangkap di jaring. Selain itu di sini yang ingin kita ketahui juga benda yang dinamakan tambulu. Tambulu itu peniup api. Maksudnya kalau dulu-dulu api kipas angin dada ada orang pakai ini meniup api itu supaya ya marak api di dapur untuk memasak nasi ke apakah. Inilah ditiup untuk mengamarkan api itu. Nyiru juga merupakan salah satu peralatan yang diperlukan oleh masyarakat dusun sebagai alat untuk mengayak atau menampi padi atau menjemur bahan makanan seperti ikan, pisang, tepung dan lainnya. Masyarakat dusun juga menggunakan gagan atau sagak, fungsi yang sama tetapi gagan digunakan untuk mengayak atau menuruskan benda kasar berbanding sagak.
Untuk aktiviti sungai, masyarakat dusun menggunakan buluh untuk menangkap ikan dan mengambil air. Ada lagi yang unik di sini, adanya bubuh lalau. Bubuh lalau. Apa kegunaannya, Tuan? Okay, ini untuk menangkap ikan. Jadi dipasang melawan aing arus yang bangat atau. Apabila ikan masuk, yang basah-basah yang besar, ia akan tertrap. Kesajinya ada duri. Duri ini yang akan menahankan ikan itu tak keluar. Diperbuat daripada apa ini? Sejenis tumbuhannya. Daripada jalayan punya. Jalayan punya macam akar atau? Ya, inilah sejenis macam umbut-umbut jalayan apa tu memang berduri-duri. Berduri. Ia punya anunya tu macam akarnya tu. Inilah dibuat dianyam macam mana? Apa bezanya dengan tambuluan ni? Okey, tambuluan ni sama juga untuk menangkap ikan, sama juga anunya. Teknologi dulu tu ditahan macam mana caranya melawan air arus. Apabila ikan masuk, ikan akan tertrap di dalam mana? Ikan kali, ikan apa? Kemudian ia lagi dapat berbalik ke atas tu. Sama cara penggunaannya macam bubuh lalau ni. Jadi di sana dia di sana diberi lubang. Sini ada lubang sedikit saja. Sini ada lubang kecil saja. Mengeluarkan airnya. Sama je ni macam buluh air Ini buluh air ni untuk pengangkutan air. Mengambil air daripada kali, dibawa ke rumah untuk air memasak, air memandi, air basuhan dulunya. Kalau orang sekarang ini menggunakan baldi apa? Baldi ataupun kalau dulunya pakai buluh. Bersawah padi adalah menjadi keutamaan bagi puak dusun sehinggakan mereka merayakan Adau Gayuh yang melambangkan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat berupa hasil padi yang dituai setiap bulan Mei. Kerana itu juga, kerbau merupakan haiwan yang menjadi keutamaan mereka sebagai pengangkutan dan sebagainya. Termasuklah kerja-kerja bersawah padi selain untuk ditumbangkan bagi majlis-majlis tertentu. Dahulunya alat yang dinamakan lasong pagai, lasok dan tikar anyaman digunakan untuk kerja bergotong royong menutuk hasil padi yang dituai. Ini dinamakan lasong pagai lasong padi. Jadinya masyarakat dusun memang menggunakan lasong padi ini untuk menutuk padi lah, untuk mendapatkan baras ataupun dadak boleh juga. Buatan tapung dadak. Jadinya kalau sebenarnya ini bukan saja sesuai untuk menutuk 2 orang, tetapi untuk 4 orang pun boleh juga. Boleh. Jadinya caranya menutuk, Tuan, terpaksa terselang-seling. Berselang-seling. Jadi everyone tu, setiap orang tu mesti tahu yang punya rentaknya. Macam duri. Macam duri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Siapa satu? Ni. Kedua ni. Ketiga ni. Keempat ni. Macamlah. Panggah dan garutan adalah peralatan yang direka untuk menggarut batang pokok rumbia. Alat ini digarut oleh 2 orang. Panggah berfungsi sebagai meja untuk meletakkan batang rumbia dan garutan pula direka menggunakan papan panjang yang dipacakkan sejumlah paku tajam untuk menggarut. Hasil rumbia yang digarut pula akan diletakkan ke tempat yang dinamakan kalawat. Ianya berbentuk seakan pondok kecil untuk pemprosesan sagu. Masyarakat dusun dahulunya juga berkebolehan dalam aktiviti menjerat haiwan di hutan seperti monyet dan burung. Jerat jagol digunakan untuk menjerat monyet. Menjerat pelanduk pula menggunakan kayu pasikan atau penarik, kayu sagut buluh dan sawat iaitu pagar daun. Ya udah, inilah peralatan yang dinamakan dukot ya. Sebenarnya kalau untuk meniup dukot ini adalah untuk menjerat burung ya. Tetapi sebenarnya perlu berada di dalam bumbun. Kalau sudah burung itu sudah menyerang memakan umpan di tanah, kita ini perlu mengail ya dengan menggunakan kayu penjerat iaitu kayu penjail ya dikait kepala ataupun leher burung berkenaan. Jadi inilah banyak perkara yang dipelajari bersama masyarakat dusun di sini ya, bagaimana cara mereka menjerat binatang di dalam hutan, mengenai dengan cara-cara ataupun penggunaan
untuk menutuk padi dan juga cara-cara mendapatkan sagu. Jadi semoga ianya menjadi satu pengetahuan yang dapat kita ni dedahkan dan dilaratkan kepada generasi akan datang, ya, bagaimana cara kehidupan masyarakat Puak Dusun ketika dahulu. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.